Laporan pengumuman kemenangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pasca pemilihan raya umum pemilu 2024 diterima. Kemenangan Prabowo Gibran makin mendapat perhatian dunia luar. Kepala negara atau kepala pemerintahan ikut memberi selamat kepada Prabowo, termasuk Perdana Menteri Malaysia dan juga Singapura. Dan sampai saat ini, pemilu Indonesia tetap menjadi topik hangat di media jiran Malaysia. Mereka kerap membandingkan politik Indonesia dengan sistem demokrasi mereka sendiri. Meski berbeda, demokrasi di Indonesia dianggap lebih dinamis dengan adanya debat pada pemilihan presiden. Sedangkan di Malaysia tidak memiliki tradisi debat dalam pemilu. Berikut adalah liputan media dan pandangan orang Malaysia terhadap pemilu di Indonesia. Suhu politik Indonesia memang sangat tinggi. Kenapa dia menjadi jemperemang aku dan kenapa aku mendalami dia adalah kerana dia adalah salah satu demokrasi terbesar di dunia. Kan? Demokrasi terbesar di dunia. Aku rasa tak silap aku yang ketiga terbesar di dunia. Dan yang paling unik dia banyak kepulauan. Banyak kepulauan. Jadi pemilu kali ini dia ada lima lah. Dia ada lima tahap. 5 tahap. Yang pertama sekali, yang paling atas sekali, rakyat kena pilih presiden. Lepas tu nombor 2 adalah calon legislatif lah, ada macam-macam lah untuk menghantar calon ataupun wakil rakyat masing-masing ke parlimen mereka, ke parlimen yang dipanggil DPR di Senayan. Itu parlimen mereka lah, calon masing-masing. Dinamik dia sangat berbeza daripada kita, di mana kita selalunya akan ada pertembungan dua kuasa. Satu koalisi lawan satu koalisi. Kali ini dia ada tiga koalisi yang ataupun 3 calon capres, calon presiden dan cawapres, calon wakil presiden yang akan bertanding untuk merebut kerusi RI1 dengan RI2 tu. RI1 tu Republik Indonesia 1, iaitu Presiden lah. Dengan yang nombor 2. Sebab itu dia menarik sebab dia satu negara republik kan. Bayangkan kalau hang terpilih jadi RI1 dengan RI2 ni, hang akan memimpin 270 juta rakyat kan. Lebih daripada berapa tu? 8 kali ganda, 9 kali ganda Malaysia kan. Macam-macam terjadi semalam. Aku kan kalau kita kan Awani selalu buat live selama sehari, hampir tengok pergerakan pengiraan undi macam mana kan. Dan itu memberikan aku banyak pelajaran semalam. Jadi aku tinggalkan bola sepak seketika sahaja untuk pemilu 2024. Dia 5 tahun sekali je. 2019 dulu pun aku ikut juga, aku tengok juga. Kali ni aku tak begitu in depth follow discourse sebab aku tahu ada banyak presidential debate yang berlaku in the last month or so. Sejujurnya budaya debat tu aku harap ada kat Malaysia lah. Tapi itulah orang kat Malaysia pula kata debat bukan budaya kita. Bukan budaya kita. Budaya kita adalah saya tak nak jawab. Itu saya tak nak jawab. If I speak, I'm in trouble. So tapi ada satu benda yang aku nak cakap sebelum aku nak move on, which is dalam pengalaman aku pergi ke Indonesia, dah bertahun-tahun, berkali-kali dah pernah pergi. Satu benda yang aku sangat menarik yang aku pandang sebagai sesuatu yang sangat menarik tentang Indonesia adalah political literacy. Kefahaman politik. Literasi politik. Literasi politik. Benda tu adalah sesuatu yang bagi aku seringkali menarik perhatian aku sebab kalau hang tengok political discourse di Malaysia, diskusi politik, perbincangan politik di Malaysia, kadang-kadang diskusi tu terlalu surface level, terlalu murah-murahan. Ada pergaduhan yang murah-murahan, perbalengan cacian dan makian yang murah-murahan. Artileri politik dia pun murahan. Taktik politik pun terlalu murah. Dia akan mainkan sentimen-sentimen yang murahan. Tetapi di situ even tak payah pergi jauh lah. Bulan 7 lepas bila aku sempat ke Lombok, dan individu yang aku naik Grab daripada airport ke hotel kan, dan even Grab driver aku pun dia adalah dia pernah bekerja di Malaysia dalam construction sector. Boleh dikatakan lower middle class punya orang, tetapi cara dia membicarakan politik negara dia tu was with so much of depth, so much of philosophy, so much of nuance.
benda tu across the board tau. Hang pergi hang borak dengan orang upper class ke, hang borak dengan middle class, hang borak dengan lower class. Across the board orang ada pemahaman politik yang luar biasa. And that's why benda ni kita pernah borak pasal budaya bola sepak di Indonesia. Kenapa budaya bola sepak itu sangat menarik dan mendalam adalah kerana kefahaman politik, kefahaman sentimen kenegaraan itu juga dibawa ke dalam bola sepak. A sense of identity, a sense of belonging. Apa fungsi bola sepak kepada masyarakat, hubungan di antara perjuangan working class. Benda-benda macam tu semua diorang ada, bukan sekadar memahami surface level, tetapi diorang seolah-olah ada deep dive ke dalam benda tersebut. Dan that thing will always fascinate me tentang Indonesia. Kalau nak menghubungkan dengan bola sepak pula, rakan sejawat Datuk Hamidin di sana, iaitu Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dia menteri kan. Jadi dia sudah pun aku rasa sebulan yang lepas mengumumkan keberpihakan dia kepada calon 02, iaitu calon Prabowo Subianto yang mana dilihat bakal memenangi Pilpres kali ini. Dan fun fact, Prabowo Subianto ada hubungan dengan Malaysia juga. Dia bekas student dia bekas pelajar Victoria Institution di Kuala Lumpur. Itu kalau kita explore benda tu dia kena lagi sejam tu. Panjang. Kena ada bola itu live Indonesia special. Dia bukan BIL, dia di BIP. Bola itu politik ya. Okay. Tak apa. Tapi aku faham. Menarik. Kita borak bola sepak ni pun at the end of the day we can't run away from politics. All across the world dia intertwine. Sangat intertwine. Dan satu lagi aku nak tambah yang last sekali kenapa kita, bukan aku nak kata kita perlu peduli, kenapa kita boleh ambil peduli pasal benda ni, sebab ia sedar ataupun tak dia akan berkait rapat dengan kita juga. Sebab ada projek besar, projek mega paling besar dalam sejarah Indonesia sekarang ni, pembukaan kota baru IKN Nusantara di Borneo, di sebelah sana di Kalimantan. Dia akan memberikan impak pada ekonomi kita juga. Jadi begitu pandangan media Malaysia terhadap kemajuan dan politik di Indonesia. Selain itu, mari kita dengarkan sudut pandang warga Malaysia lainnya yang sangat mendukung adanya debat serupa yang diadakan di Indonesia. Aku nak cakap mengenai pesta demokrasi di Indonesia yang merupakan pesta demokrasi ketiga terbesar di dunia. Yang mana Indonesia sekarang ni, dia punya pesta demokrasi ni sangat luar biasa, berada pada tahap yang sangat-sangat berbeza. Kalau nak dibandingkan dengan Malaysia ni, diorang punya dah jauh lebih maju ke hadapan. Kalau korang tengok sepanjang kempen Pilpres 2024 ni, presiden, naik presiden, calon-calon yang bertanding ni, diorang sekarang lebih terbuka menerima untuk berdebat. 3 pusingan debat dianjurkan dan ketiga-tiga calon presiden dan naik presiden daripada setiap parti ni, diorang sertai debat secara terbuka. Diorang bagi tahu apakah diorang punya janji dan apakah tawaran diorang yang untuk bawa Indonesia ni ke satu tahap yang lebih tinggi selepas era Joko Widodo selama 2 penggal. Sebenarnya kita tak nampak pun berlaku dekat Malaysia ni dah 15 kali PRU sejak daripada 1957 lagi, yang mana Malaysia ni tak pernah pun ada debat secara terbuka dipertontonkan kepada halayak ramai. Contohlah kalau PRU pada tahun 2022, PRU 15, kita tak nampak pun ada debat yang disiarkan secara live. Diorang ada yang cakap debat ni bukan budaya Malaysia, bukan budaya Melayu. Lepas tu aku nak tanya korang, kalaulah debat tu bukan budaya Melayu, adakah budaya kita terus menggunakan politik kebencian, politik agama, politik kenegerian ataupun kedaerahan ni untuk meraih undi? Kalau korang tengok Indonesia sekarang, pesta demokrasi diorang tak cakap pasal kebencian agama, diorang tak tanamkan kebencian bangsa ke tuduh orang rasuah sini sana ke. Tak. Aku boleh katakan kalau korang tengok diorang punya kempen kempen daripada calon Prabowo Subianto, iaitu Menteri Pertahanan Indonesia lah. Dia punya pasangan adalah Gibran Rakabuming, iaitu anak kepada Presiden Joko Widodo, yang mana kempen dia ni lebih kepada mendekati orang muda. Kalau kau tengok dia punya kempen, kau takkan percaya dia ni adalah Menteri Pertahanan, dia ni bekas Panglima Tentera Indonesia. Sebab dia punya kempen, dia menari. Orang nak tengok dia menari. Daripada dia bercakap, berucap, orang nak tengok dia menari. Dia punya tagline tu gemoy. Dan perkara ni kita tak nampak pun dekat Malaysia ni. Rasanya Malaysia ni belum
boleh menerima pembaharuan macam Indonesia lakukan. Dan perkara sama dilakukan oleh calon daripada parti pemerintah, parti PDIP, iaitu Ganjar Pranowo dan dia punya pasangan Mahfud MD. Kalau kat Malaysia ni pilihan raya umum, orang kata dia punya tagline lah, selamatkan Malaysia, Malaysia baharu lah apalah. Tapi Indonesia ni, Ganjar Pranowo punya kempen adalah pergi mana-mana tangan macam ni, jari macam ni untuk raih undi, salam metal. Maksud salam metal tu adalah diorang ni sebenarnya nak dekati pengundi. Jadi waktu diorang berdebat kan, diorang pakai jaket metal, jaket rock lah orang cakap. Aku rasa boleh dicontohi oleh parti-parti politik, pemimpin politik di Malaysia ni untuk tengok bagaimana Indonesia sekarang sedang bergerak ke hadapan dalam pesta demokrasi. Demikianlah perspektif warga Malaysia terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Bagaimana pendapat kalian?